Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua ya? Baik, kita kembali semula pada Tazkirah Zuhur Mazim Mujahidin masih dalam tajuk tarbiyah. Jangan dibiar silik yang dipetik dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Dan pada kali ini saya ingin berkongsi bab prinsip-prinsip Rasulullah SAW dalam mengajar akidah, iaitu kepada anak-anak ya. Okay, beberapa hari yang lepas saya ada menonton filem Arwah Piramli, kisah Aman Al-Bab lah. Saya rasa jemaah pun pernah menonton filem ini, dan kisah ni memang lucu lah, tapi ada mesej mungkin di sebalik kisah ni, di mana anak itu asyik menangis ketika dilahirkan. Sehingga beberapa minggu, jika tak silap saya, ketika itu dia agak dengan mengetuk pintu baru dia diam. Dan anak tersebut dalam kisah itu dipanggil Ahmad Al-Bab dan babun ataupun bab dalam bahasa Arab itu pintulah. Tapi jemaah jangan pula saya share cerita ni dan baru dapat anak ketuk pintu pula dan dia nangis. Bila dia nangis lah, okey, cerita ni tidak kena mengena daripada siapa yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia Okey, baik. Sebelum itu saya nak berkongsi dalam sebuah hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Sunni, iaitu man wulida lahu waladun fa'azzana fi uzunihi al-yumna wa aqama fi uzunihi al-yusra lam tadurrahu ummu sibyan. Artinya, siapa yang dikurniakan Allah dengan anak kemudian dia mengucapkan azan di telinga kanannya dan qamat di telinga kirinya, nescaya anak itu tidak diganggu oleh Ummu Sibyan, itu syaitan yang khusus mengganggu kanak-kanak. Baik, ini adalah kalimat pertama yang terdengar oleh telinganya, adalah kalimat tauhid seperti tajuk yang saya ingin kongsi dalam kitab ini, iaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam. InsyaAllah saya akan mulakan berkongsi dalam kitab ini. Yang pertama iaitu konsep pendidikan Islam. Ini diambil daripada wasiat-wasiat Rasulullah SAW dan panduannya berkaitan asas-asas iman, rukun Islam dan hukum hakam. Nabi SAW memerintahkan supaya perkataan pertama yang diajarkan kepada anak adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah yang disembah. Baik, berdasarkan hadis oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, jadikanlah la ilaha illallah sebagai perkataan pertama yang diajarkan kepada anak-anakmu. Rasanya adalah supaya kalimat tauhid, iaitu syiar yang menandakan masuknya ke dalam Islam, menjadi perkataan pertama yang didengar oleh anak tersebut. Perkataan pertama yang fasih di lidahnya dan difahami maksudnya, insya-Allah. Dan disunatkan azan di telinga kanannya dan di ikamat telinga kirinya. Seperti yang kita ketahui, amalan ini meninggalkan kesan yang positif dalam mengajar asas akidah dan iman kepada anak-anak. Dan jangan pula dengarkan lagu-lagu rock pula atau dunang sayang, gurau saja. Kerana ada yang pernah bertanya, kerana ada seorang ayah yang baru dapat cahaya mata dan tidak tahu azan, dan bertanya boleh tak mainkan rakaman azan di telinga anak beliau. Okey, dah saya jawapannya dalam seperti kitab Anda Bertanya Saya Menjawab, Kemusykilan Agama oleh almarhum Sayyid Abdullah Ahmad Al-Jufri adalah, dan kita terus mengatakan, tujuan dan hikmah daripada amalan mengazankan anak yang baru lahir itu ialah agar didengarkan kepadanya mula pertama kalimat-kalimat suci yang terkandung dalam azan itu, juga untuk menjauhkan syaitan daripadanya, kerana ada riwayat daripada baginda Rasulullah SAW bahawa syaitan lari apabila mendengar azan. Dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apabila azan dikumandangkan, maka syaitan ni berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, syaitan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, syaitan pun kembali. Ia akan melintas di antara seorang dan nafsunya. Hadis Bukhari dan Muslim. Baik, seperti terangkan tadi, bila kita azan maka syaitan akan lari, dan begitu juga iqamah. Baik, pada balik kepada soalan tadi, jika ditinjau dari segi ini, tentulah berhasil juga dengan mendengarkan azan melalui rakaman itu. Tetapi ada satu perkara lagi yang berhubung dengan perkara ini, iaitu dari segi beramal dengan suruhan Nabi SAW.
segi ini tidak terlaksana melalui rakaman azan itu bergantung dengan mukallaf itu sendiri pada saat sampai masa suruhan itu. Andainya kita hanya membuka rakaman azan saja, tidaklah dikira kita mengamalkan suruhan tadi dan tidak ada pahala azan itu. Begitu pula azan solat yang hanya rakamannya tidak dapat mengambil amalan kita sendiri dan belum gugur tuntutan mengamalkannya. Biasanya setiap orang Islam tahulah menuturkan kalimat-kalimat azan. Andainya si ayah tidak tahu seperti dinyatakan dalam soalan itu, bolehlah sebarang orang lain mengazankannya, termasuk ibunya juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita sambung yang kedua, iaitu mengajar anak halal dan haram apabila mereka mula memahami. Dan berdasarkan hadis yang dilaporkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, laksanakanlah ketaatan kepada Allah, hindarilah daripada melakukan maksiat kepadanya iaitu Allah, perintahkanlah anak-anakmu itu melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Hal ini mencegah mereka dan kamu daripada api neraka. Dan kita mengatakan rasanya adalah supaya anak-anak mengenal perintah Allah dan mula berjinak-jinak melakukannya, mengenal larangannya dan belajar meninggalkannya. Dan apabila anak sudah memahami hukum halal dan haram sejak kecil lagi, mereka lebih mudah dididik dan memahami agama ini. Yang ketiga pula iaitu menyuruh anak melakukan ibadat seawal usia 7 tahun, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Daud daripada Ibnu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menegaskan, suruhlah anakmu solat pada usia 7 tahun, pukullah sekiranya mereka masih tidak melaksanakan pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ini seperti yang sebelum yang awal saya berkongsi. Baik, rahsia di sebalik amalan di atas adalah supaya anak-anak belajar hukum hakam, ibadat serta mempraktikkan sejak kecil itu solat. Saya rasa anak-anak kita semua insya-Allah lah daripada kecil dah ikut contoh ibu ayah bila solat di rumah ataupun bawa mereka ke masjid dan dengan itu anak-anak membesar dengan ketaatan kepada Allah, mensyukurinya, kembali kepadanya, yakin dengannya dan bergantung kepadanya itu Allah. Dan ibadat-ibadatnya sekaligus dapat menyucikan hati, menyihatkan badan, membentuk akhlak dan memperbetulkan perbuatan serta percakapan anak itu. Baik, yang keempat pula mengajar anak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahli keluarganya dan membaca Al-Quran. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjelaskan, didiklah anakmu dengan 3 perkara, iaitu mencintai nabimu, mencintai ahli keluarganya dan membaca Al-Quran. Sesungguhnya penghafal Al-Quran akan berada di bawah naungan arasy Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya, iaitu Allah, bersama para nabinya dan hamba-hamba pilihannya. Okey, saya tidak mengambil semua daripada kitab ini kerana masa iaitu agak singkat. Okey, antara wasiat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dengan mengajar anak Al-Quran, hadis-hadis, kisah-kisah orang soleh dan kemudian sebahagian hukum hakam agama. Dan Ibn Khaldun pula menyebut dalam kitab Muqaddimah perihal kepentingan mengajar anak membaca dan menghafal Al-Quran. Beliau menjelaskan mengajar Al-Quran adalah pengajian asas bagi semua sukatan pembelajaran di negara Islam kerana ia adalah satu syiar agama yang mampu memantapkan akidah dan iman. Dan Ibn Sina menasihatkan dalam kitab siasahnya supaya memulakan pengajian anak dengan Al-Quran. Ia bukan sekadar memberikannya persiapan secara jasmani dan rohani bagi pengajian ini, tetapi supaya mereka mendapat bahasanya yang asli dan iman yang kukuh tertanam dalam diri mereka. Baik, penulis kitab ni secara ringkas menunjukkan keprihatin dalam soal pendidikan anak kepada guru juga supaya mengajar anak mereka membaca dan menghafal Al-Quran, dan tujuannya adalah supaya lidah mereka tidak kiku, hati mereka menjadi teguh dan tunduk, mata mereka mudah menangis, seterusnya iman mudah meresap ke dalam hati mereka. Baik, kesimpulannya dan kitab ni Rasulullah SAW memberikan penekanan sejak awal lagi berkenaan pengajaran asas iman, rukun Islam dan prinsip syariat, iaitu mencintai Rasul, mencintai ahli keluarganya,
para sahabatnya dan pemimpin serta membaca Al-Quran. Ia bertujuan supaya anak dibesarkan dengan iman yang sempurna, akidah yang kuat dan cinta kepada generasi pertama dengan asas kukuh dalam diri selepas mencapai usia dewasa agar mereka tidak terpengaruh. Saya pasti sebagai ibu dan ayah nakkan anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berjaya di dunia hingga ke akhirat dan akan membimbing ibu dan ayahnya ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin berkongsi doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74, "Bada'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Baik, sampai di sini dahulu saya berkongsi dan akan bersambung pada minggu hadapan dengan bab 4 sifat yang banyak tersebar dalam kalangan anak dan faktor-faktor keruntuhan akhlak anak. Dan jika para penonton ingin mengetahui, mari ikuti bersamalah pada minggu depan dan disudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.